Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan tak. Ya, okey. Line clear okey? Ia dihormati seluruh jawatan kuasa dan juga jemaah Masjid Bandar Baru Bukit Puchong. Dan alhamdulillah pagi ini kuliah duha yang saya ingat ini kelas kuliah duha yang dua lah, tak banyak kuliah duha yang saya dapat sejak PKPB ini dan banyaknya online. Dan kebanyakan masjid dan surau tidak ada kepakaran untuk buat online barangkali. Hanya masjid ada kepakaran, dia akan buat online lah. Kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh. Dan alhamdulillah pada pagi ini saya akan bicarakan tentang satu topik iaitu putus harap. Sebab apa topik ni saya pilih? Sebab ada sebahagian kawan-kawan kita di luar sana yang sedang putus harap. Sedang putus harap, putus asa. Sebab mereka barangkali kita tak dapat menghayati kehidupan mereka sebab kita bukan berada di tempat mereka. Ada di kalangan mereka yang telah dibuang kerja. Ada di kalangan mereka yang telah hilang separuh. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada di kalangan mereka yang sampai nak makan pun susah. Jadi dengan sebab itu, saya pilih tajuk ini putus harap. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar semua, dunia ni sebenarnya tempat ujian. Dunia ni tempat ujian, Allah nak test kita. Allah nak uji kita. Allah uji saya dan juga Allah Ta'ala uji tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Bukan sekadar pilot hilang kerjaan sebab kapal terbang. Dan ustaz-ustaz penceramah bebas pun sudah hilang pekerjaan mereka. Yang mana kerja hakiki mereka berdakwah, mengajar dan menyampaikan ilmu juga terhenti disebabkan PKPB. Jadi dengan sebab itu pada pagi ini saya nak sebut dunia tempat ujian. Akhirat tempat kita menikmati segala-galanya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau tuan-tuan refer balik surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Ta'ala kata apa? Kepada kita semua, ayat ini untuk kita semua. Allah Ta'ala kata begini, firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul Azim. Allah berfirman maksudnya, dan kami pasti akan menguji kamu. Allah akan uji kita sebab kita ni bukan siapa-siapa, kita hamba dia. Hambanya untuk menilai siapakah di antara kita yang akan mendekati dia bila dapat ujian. Dan kami pasti akan menguji kamu, wahai manusia, wahai hamba-hamba, bisyai'im minal khauf, dengan secebis, dengan sedikit saja. Apa dia? Khauf, rasa takut. Hari ini orang berada dalam keadaan ketakutan. Ada sebahagian takut. Nak keluar rumah pun takut. Ya, tadi saya makan pagi kat kedai, jumpa seorang kawan. Akhirnya saya kata, pergi naik makanan. Dia kata, tak apa-apa. Saya kata, bungkus ke? Sebab nampak dah ada bungkusan atas meja. Dia kata, tak, ni untuk isteri saya. Dia takut nak keluar. Ketakutan. Takut nak keluar. Sebab ada kes barangkali kawasan dia zon merah, barangkali dia takut nak keluar. Allah Ta'ala uji dengan rasa takut. Kemudian walju', Allah Ta'ala uji dengan rasa lapar. Takut, lapar. Ada orang lapar ya. Kita alhamdulillah lah ya, walaupun dalam keadaan macam ni ada jugalah benda boleh makan, tapi ada setengah orang tak ada makanan nak makan, maka Tuhan uji dia dengan tidak ada makanan. Wal amwal wa naqsim minal amwal. Allah Ta'ala uji juga termasuk hilang pendapatan. Naqsim minal amwal, hilang pendapatan. Separuh gaji dipotong. Apa lagi ya? Ada setengah-tengah tempat
gaji tak potong langsung, jalan macam biasa. Ada setengah tempat gaji terpaksa dipotong separuh sampai ada pekerja hilang harap, putus harap. Ada yang tak ada gaji langsung sampai peringkat kereta kena tarik. Bank tarik kereta dia sebab dia tak ada pekerjaan dan dia tak mampu nak bayar installment bulan-bulan. Bank terpaksa tarik keretanya. Subhanallah. Sian. Kemudian dia terpaksa pindah rumah. Dia menyewa di rumah, sebuah rumah. Akhirnya dia tak mampu nak bayar sewaan bulan-bulan. Maka dan dengan segala-gala perabotnya yang berlaku naqsin amwal, hilang pendapatan dalam raya sampai masa dia mati barangkali dia ada anak pun hilang seorang bapa yang penyayang, barangkali dia ada isteri pun hilang seorang suami yang penyabar, barangkali dia ada mak ayah kehilangan seorang anak yang sangat berjasa. Maka bagi mereka terus dah uji mereka, hilang bapa, hilang suami, hilang anak, ataupun hilang jiran-jiran, ataupun hilang jemaah masjid seorang yang sangat komited dengan masjid. Allah Ta'ala akan uji kita dengan kehilangan orang yang tersayang, iaitu dari segi nyawanya. Wassamarat, Allah Ta'ala uji juga dengan tanaman, buah-buahan tak menjadi, kebun-kebun tak menjadi. Ada setengah-setengah tempat, tuan-tuan nanti Allah, banjir. Di Kelantan, di Terengganu, ada setengah tempat tu banjir, contohlah. Maka kadang-kadang sampai peringkat, tenggelam jagungnya. Tenggelam, macam-macam lah. Dia punya usaha tanam, usaha tani dia. Tuhan akan uji. Tapi Tuhan sebut pada hujungnya, wabashir sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Iaitu bila mana ditimpa musibah yang disebutkan tadi, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu sebagai orang Islam, Nabi ajar kita, bila ditimpa musibah, rasa apa? Rasa takut ke, ataupun kita rasa lapar ke, ataupun hilang pendapatan, hilang kerja, tak ada gaji ke, ataupun kena rompak, kena curi ke, harta kita pun dah tak ada dah, ataupun kematian ke, ataupun musibah-musibah yang lain, Tuhan kata apa? Sebut je, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi suruh tambah lagi doa, Allah ma'jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ganjaran di atas musibah yang menimpa kami, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah kami dengan yang lebih baik daripada yang hilang tadi. InsyaAllah Tuhan akan ganti baik yang lebih baik, insyaAllah. Tapi saya nak sebut dalam ayat ini, surah Al-Baqarah 155, Allah nak gambarkan bahawa kita berada dalam satu makmal dan akan uji kita dengan bermacam-macam ujian. Apa sebab Tuhan uji kita? Tuhan uji kita sebabnya ialah, Tuhan terujuk balik dalam surah Al-Mulk. Ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan mati, dialah yang menjadikan hidup untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Rupa-rupanya ujian tadi nak test kita, siapakah orang yang paling baik. Penyakit, Allah Ta'ala uji kita, nak test kita, siapakah orang yang paling baik di antara pesakit-pesakit yang telah diuji dengan sakit tadi. Ada orang lulus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ada orang fail, malah dia merungut pada Allah, dia mengeluh pada Allah, dia marah-marah Allah. Ya, kalau macam ni tak gunalah semayang. Kita semayang tonggang-tonggik pun dia bagi penyakit juga. Kalau macam ni tak gunalah puasa. Sunat ke, wajib ke, sebab puasa pun Tuhan bukan sayang pun, Tuhan bagi penyakit juga. Tak lepas, kalau macam ni tak perlulah pergi haji umrah. Tak perlu dah. Baik kita pergi disko. Sebab Tuhan uji kita dengan penyakit. Padahal kita ni hamba-Nya yang bertakwa, baca Quran tiap malam. Tapi Tuhan uji bagi penyakit juga. Ini orang yang fail. Sebab Tuhan kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah jadikan ni semua nak menguji kamu.
ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalannya? Adakah Tuhan uji dia makin jauh daripada Allah, ataupun Allah uji dia makin dekat dengan Allah? Ada dua pilihan. Ada orang yang makin jauh daripada Allah. Ya, saya pernah jumpa seorang wanita yang sakit kanser. Kansernya stage 2 barangkali begitulah. Lalu setelah dibawa jumpa saya untuk bagi kaunseling, bagi khidmat nasihat, bagi motivasi sikit. Sebab kata keluarganya dia makin murung, dia makin tak nak cakap dengan orang, dia menyalahkan itu, menyalahkan ini, ya. Serba tak kenalah. Lalu bila berdepan dengan saya berdepan dengan dia, saya kata kat makcik tu, makcik, saya cerita dah. Saya cerita kat dia, dunia ni sementara saja, ya. Tuhan boleh bagi apa saja kepada kita, nikmat ke, musibah ke, dan semua itu tak kekal. Yang kekal hari akhirat saja, dalam syurga semua kekal. Dunia tak kekal, nikmat tak kekal, kita pun tak kekal. Saya cerita segala-galanya, dia diam. Dia diam. Dah kali saya kata macam dia tak masuk dalam hati je sama saya ni. Macam masuknya kanan keluar ke kiri je saya rasa. Lalu saya kata kat makcik tu, makcik, saya dah berkongsi dengan makcik sikit sebanyak, ya, tentang apa yang saya tahu. Jadi saya nak dengar juga apa luahan makcik pada saya. Saya dengar juga apa makcik nak kata kat saya. Makcik cerita kat saya, luahkan apa yang ada dalam hati makcik ke, dalam kepala makcik kepada saya. Lalu dia kata, Ustaz, saya tanya Ustaz, saya ni memang ke masjid surau sebelah rumah tak pernah tinggal. Fardu. Ceramah saya pergi, kuliah ustaz pun saya pergi. Subuh ke maghrib. Baca Quran saya baca Ustaz setiap malam. Kemudian saya puasa sunat Isnin Khamis. Semua saya buat Ustaz. Zikir, istighfar. Tapi kenapa Allah bagi saya sakit? Kenapa Allah Ta'ala bagi saya sakit? Ini namanya putus harap. Putus harap daripada Allah. Saya kata, pakcik, kita kan hamba dia. Dia boleh buat apa saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Kita tak ada kuasa. Kita tidak boleh arahkan Allah. Allah boleh buat apa saja dia suka. Dunia ni dia punya. Akhirat pun dia punya. Kita dia punya. Semua milik dia belaka. Dia boleh buat apa saja yang dia suka. Subhanallah, ya. Tapi itulah, dia macam putus harap betul-betul. Dia macam dah tak daya dah. Dia fikir kenapa Allah bagi sakit, kenapa Allah tak balas dengan nikmat, sedangkan dia semayang, dia qiyamul lail, dia baca Quran, dia berzikir, dia istighfar, dia puasa sunat Isnin, macam-macam lah. Akhirnya tak lama lepas tu, tak lama. Pada stage tu baru tuan-tuan, tak lama dengar khabar sudah meninggal. Meninggal dunia. Sianlah. Ya. Dalam keadaan, saya bimbang takut dia putus harap. Mudah-mudahan dia tak putus harap. Dia tak putus asa. Dia berbaik sangka dengan Allah. Jangan berburuk sangka dengan Allah SWT. Itu contoh orang putus asa. Sebab bila diuji dengan sesuatu, kadang-kadang kita kalah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Minta maaf, saya kurang siap ni. Ada diserang selesema. Selesema. Itu bacaan yang betul. Bukan selesema. Selesema. Selingan saja. Tuan-tuan dirahmati Allah. Saya nak berbalik semula. Saya pernah pergi ziarah seorang sakit, dia kena mild stroke. Mild stroke sebelah kiri dia. Kemudian dia tak boleh berjalan lah. Nak pergi bilik air, kena papah dan sebagainya. Dia kena mild stroke. Tapi itulah, saya diberi peluang oleh keluarganya, Ustaz, boleh tak Ustaz jumpa mak saya sekejap. Saya cerita dah, saya pun jumpa dia. Jumpa dia di rumah dia. Kemudian berbual, bercakap. Saya kata dah makcik tadi, makcik, kalau makcik tengah menyapu sampah di luar rumah, sapu sampah di luar rumah, tiba-tiba ada orang baling batu kecil kepada makcik dari arah belakang. Apa tindakan makcik? Dia kata, saya akan pandang ke belakang. Siapa baling batu? Dia kata. Okey. Saya tanya lagi. Okey, makcik tak jumpa siapa-siapa. Betul dia. Makcik tak paling belakang, tak jumpa siapa-siapa. Tak nampak siapa-siapa pun. Kemudian, makcik teruskan sapu sampah.
Tiba-tiba ada lagi satu batu dibaling. Pop, kena makcik. Rasa sakit jugalah. Makcik paling belakang, makcik buat apa? Saya kejar Ustaz. Kalau saya jemput tu, saya kejar. Saya akan cari sampai lubang cacing Ustaz. Saya kata apa, makcik? Nampak tak? Siapa yang baling penyakit ni kat makcik? Siapa yang baling penyakit ni kat makcik? Allah. Sekarang, artinya Allah suruh makcik cari dia sampai lubang cacing. Allah suruh makcik cari dia. Cari dia. Kan kita cari orang yang baling sampai lubang cacing, kau cari dia. Macam tu juga Allah. Allah bagi ujian dalam bentuk adalah sakit ke macam-macam. Kita akan buat apa? Kita akan cari orang yang bagi ujian kat kita. Kita akan cari dia. Kita akan kejar dia sampai dapat. Sekarang makcik nak cari Allah sampai dapat. Sampai dapat. Sebab itu Tuhan uji kita. Allah kalau dia sayang, dia bagi ujian. Manusia kalau dia sayang, dia bagi pujian. Beza. Ujian itu tanda sayang. Sebab itu orang yang paling hebat diuji oleh Allah SWT ialah para rasul, para nabi. Sebab itu Nabi sebut, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Thummal amsal, thummal amsal. Nabi kata orang yang paling berat diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang sangat besar ialah para nabi. Dan orang-orang yang seumpama dengan nabi dan orang-orang yang seumpama dengan nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan Allah, kalau kita sembahyang pun kaki masjid ke, kaki Quran ke, kaki apa, kaki sedekah ke, kaki puasa sunat, kaki umrah, kaki haji pun, jangan tak tahu pergi je haji dia tak tahu. Yang tak nak miss. Tuhan sebut dalam surah Al-Ankabut. Sebab itu kena buka Quran sentiasa dan fahami maknanya. Kalau buka Quran, tak faham makna, kita baca, dapat pahala. Tapi kalau kita buka Quran, kita baca, faham makna, pahala kita dapat. Yang kedua, kita boleh ubah hidup kita. Sebab kita faham makna, Tuhan kata begini, kita pun ubah ikut Quran kata. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja dengan menyebut saya beriman, saya orang Islam, saya kaki masjid, saya kaki surau, saya kaki sedekah, saya kaki zikir, saya kaki istighfar, saya kaki puasa sunat, saya kaki umrah, lagi hebat, saya kaki haji. Tapi Tuhan kata apa? Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja sambil berkata saya orang beriman, sedangkan mereka tidak diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka akan menyangka dibiarkan beriman dan ditinggalkan begitu saja? Dah beriman? Dah, okey. Cukup tu. Sedangkan mereka tak diuji, Tuhan kata kamu mesti akan diuji dulu. Tengok, lepas Nabi para sahabat Allah Ta'ala uji dengan apa? Tuan-tuan tengoklah contohnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, tuan-tuan, Tuhan uji dia, dia orang kaya. Orang kaya, orang Mekah. Keluarga kaya lah. Dia bukan dia kaya, keluarga dia orang kaya. Mak bapak dia orang kaya. Kalau dia pakai jubah tu, jubah dia tak sama dengan jubah orang lain. Kalau dia pakai minyak wangi dia tak sama dengan minyak wangi orang lain. Jubahnya mahal, minyak wanginya mahal. Tapi bila mana dia di Mekah, dia mendengar cerita tentang dakwah seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW, dia tertarik, lama-lama dia masuk Islam. Bila masuk Islam, dia senyap-senyap masuk Islam, akhirnya terbongkar juga. Sepupu dapat tahu, akhirnya sampai report pada mak dia kurung dia. Mak dia kurung dia. Kurung, tak bagi makan, daripada secantik-cantik kulit, akhirnya kulit tak cantik dah. Secantik-cantik baju jubah dia pakai, akhirnya lusuh. Baju yang samalah dia pakai sampai lusuh kayak labak. Daripada sesedap-sedap perfume, akhirnya hilang dah perfume kat badan dia. Sebab disekat daripada kekayaan ibunya oleh ibunya sendiri. Sebab dia masuk Islam. Dia tak nak ubah dah. Dia tetap Islam. Akhirnya dia berjaya melepaskan diri dan Nabi suruh dia berhijrah ke Madinah. Dia menjadi orang pertama berhijrah ke Madinah dan dia menjadi duta Nabi SAW ke Madinah untuk mengajar orang Madinah tentang agama Islam, dan akhirnya
dia boleh Islamkan malam ni satu kampung, malam besok satu kampung. Bukan satu orang, satu kampung dia boleh dakwah. Mana yang hebat? Orang ni hebat. Kita takkan jumpa lah nak dia macam tu, tuan-tuan. Nak hebat macam tu, sanggup tinggalkan kekayaan, sanggup dihalau oleh keluarga dia, dikurung lagi. Sampailah dia berhijrah ke Madinah. Di Madinah bukan ada apa-apa, tuan-tuan. Bukan ada saudara mara dia kat sana. Bukan ada rumah tumpangan, hotel pun tak ada. Kalau kita nak pergi jauh-jauh, fikir dulu nak bermalam di mana kan? Hotel, motel, chalet. Dia tak ada, tak nampak apa. Tapi dia nampak Allah SWT dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kesudahan macam mana? Kesudahannya orang macam ni Tuhan uji. Dan kalau kita lihat, kita baca kisah kematian Mus'ab bin Umair, bayangkan dia terputus kedua-dua bahunya ataupun lengannya dalam perang Uhud. Tuhan uji dia, putus. Sebab dia ni adalah antara orang yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk memegang panji-panji Islam. Bendera orang Muslimin. Akhirnya orang cantas, putus. Bendera tak jatuh sebab disambak tangan kiri. Dicantas tangan kiri, putus tangan kiri. Tapi tak jatuh bendera sebab dia dapatkan sikunya yang ada, baki-baki yang ada, dia kepit panji-panji bendera tadi tu. Akhirnya tombak merodak perut tuan-tuan, akhirnya dia tumbang. Gugur syahid. Tuan uji dia. Walau orang hebat tu. Jadi tuan-tuan, kita tak sehebat Mus'ab bin Umair. Ya, Allahu Akbar. Ada seorang sahabat Nabi, dia masuk juga dalam perang Uhud, tuan-tuan. Kemudian dalam perang Uhud, dia mendengar orang-orang musyrikin Mekah kata apa? Muhammad sudah mati. Muhammad sudah terbunuh. Lalu dia melihat ada di antara tentera-tentera Islam yang sudah lemah. Dah Nabi dah wafat, dah terbunuh, lemah, tak semangat nak perang. Kata sahabat ni, wahai tentera-tentera Islam, sekiranya Nabi kita sudah terbunuh, Rasulullah sudah terbunuh, buat apa lagi kita hidup? Lawan sampai kita terbunuh juga. Lawan sampai kita terbunuh. Subhanallah. Ini orang hebat, tuan-tuan. Lalu, bila mana selesainya perang Uhud, akan dikumpulkan ya jenazah-jenazah syuhada Uhud, termasuklah bapa saudara Nabi, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan sahabat-sahabat lain, termasuklah sahabat tadi, tuan-tuan. Disusun satu-satu. Sampai sahabat tadi tu, Nabi tak kenal siapa ni. Sahabat lain pun tak kenal sebab lebih kurang, tuan-tuan, muka pun dah memang dah kata hancur. Tapi tak dapat kenal sebab situ dah anak panas, setelah tombak pergi kat badan pun semua sama juga. Berdarah-darah, tuan-tuan, tombak dengan panah ada di mana-mana. Subhanallah. Tuan-tuan, akhirnya terpaksa panggil keluarga-keluarga yang mana adik keluarga mereka dah pergi masuk perang Uhud, kena panggil keluarga dia. Tolong cam mayat-mayatnya. Ini kami tak dapat cam. Siapakah mayatnya? Lalu adik keluarganya pergi, kakaknya kata, ni adik saya kenal dia pada jari. Jari, kenal jari. Sebab muka tak dapat cam. Dia tengok jari, oh ni adik saya ni. Saya tahu jari dia macam ni. Ya, Tuhan uji dia. Ya? Tuhan uji Hamzah bin Abdul Muttalib di belah dada, dirobekkan hatinya, jantungnya, sebagainya. Tuhan uji dia. Tuhan tak uji kita sampai tahap tu, kena robek-robek. Tuhan tak uji kita sampai kita tak dapat nafas di jenazah kita. Tapi Tuhan uji sakit, Tuhan uji hilang pekerjaan, Tuhan uji hilang pendapatan, Tuhan uji separuh pendapatan hilang sebab pandemik COVID-19 ini. Tuhan uji ialah terpaksa kena tarik kereta, bank tarik kereta kita. Tuhan uji kita terpaksa pindah rumah, balik kampung sebab tak mahu bayar sewa. Tuhan uji begitu je, tuan-tuan. Tapi yang tadi tu lagi berat ujian. Sebab Tuhan kata apa? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja sambil murid kata saya orang beriman, sedangkan mereka tak diuji. Betul tak iman mereka? Tulingkah iman mereka? Ataupun sebaliknya. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Ya? Nanti kita buka sesi soal jawab. Dah setengah jam. Ya? Ustaz, ada orang kecewa, ada orang sedih, ada orang tak puas hati dengan sebab apa yang berlaku. Ya,
Itu normal. Dalam Islam itu normal. Kecewa itu normal. Nabi pernah kecewa. Ya? Sedih itu normal. Nabi pernah sedih. Tak puas hati, ya? Nabi ada juga certain part Nabi tak puas hati dengan orang munafik ke, dengan orang Yahudi ke, dengan apa ke. Nabi ada tak puas hati dengan orang musyrik Mekah ke. Tuan-tuan, itu normal. Itu manusia biasa. Ya? Tetapi tuan-tuan berkata Allah, kalau kita putus harap, itu tak normal. Itu tak boleh. Putus harap, putus asa. Kita bincang pagi ni tuan-tuan tentang putus harap. Putus harapan. Itu tak boleh. Ustaz, saya tak nak buat apa dah Ustaz. Habis ikhtiar dah Ustaz. Habis ikhtiar dah Ustaz. Dah takdir Ustaz macam ni Ustaz. Dah takdir lah. Kita pun sebut macam-macam lah. Ya. Saya pun tak tahu nak buat apa dah Ustaz. Jadi tuan-tuan Allah, kita blank. Ini tak normal. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita akal. Saya pernah lihat dalam YouTube. Bila mana seekor ayam, ibu ayam. Ibu ayam ni tuan-tuan, dia baru menetas telur anak-anak dia. Dan dia tengah duduk jaga anak-anak dia. Lebih kurang 5, 6, 7 ekor lah, kecil-kecil anak-anak dia. Saya tengok YouTube ni. Jadi ibu ayam tadi tu, dia catur makanan, dia pun hancur-hancurkan makanan, dia pun tabur kat anak dia bawah. Tiba-tiba tuan-tuan, saya tak tahu siapa ambil gambar, tapi memang cantik lah. Kebetulan, datang seekor burung helang. Burung helang kan dia nak makan anak burung, anak ayam tadi. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku tuan-tuan? Saya pun terkejut, saya tengok video tu, YouTube saya terkejut tengok burung helang, dia terbang, dia nak sambar anak-anak ayam tadi tu. Tapi yang paling best partnya ialah mak ayam, ibu ayam tadi tu, dia serang balik burung helang. Subhanallah. Dia tak putus harap. Dia walaupun nampak burung helang kan? Helang ni tuan-tuan, orang kata apa? Raja di udara lah. Ya, kalau raja dalam hutan, singa. Raja dalam sungai dan laut, dalam sungai, buaya. Tapi kalau raja di udara, helang terbang tu, dia lah raja. Dia lagi besar, lagi kuat banding dengan seekor ibu ayam. Tapi ibu ayam tadi tuan-tuan, dia tak putus harap, dia tak putus asa. Dia lawan burung helang tu, terdiam. Saya tengok dia lawan dulu. Dia lawan sampai burung helang tadi terdiam, sampai satu sudut tak boleh gerak lah burung helang. Saya tengok muka burung helang tu macam pelik. Dia macam terkejut. Ya, berani juga ayam lawan aku dia. Lepas tu, ayam tu tinggal macam tu, dia pergi kat anak-anak dia. Saya kata, hebat ayam ni, dia mengajarku sesuatu. Jangan putus asa, jangan putus harap. Selagi ada kodrat, lawan. Selagi ada kodrat, buat sesuatu. Selagi ada kodrat, ambil tindakan. Tuan bagi, kita beza dengan ayam. Ayam tak nak akal. Kita ada akal. Bila sebut akal tu, panjanglah akalnya. Sebab itu tuan-tuan, jangan putus harap, jangan putus asa. Sebab kedua-dua sifat tadi dilarang oleh Islam. Sampai peringkat ada orang putus harap. Dia kata apa? Tak ada guna dah hidup, Ustaz. Buat saya tak ada guna hidup dah. Tak ada guna dah. Kalau buat apa-apa pun, kat Allah sayang pun, Allah dah tak sayang saya dah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Tuan-tuan tak tahu tak? Iblis. Iblis tu apa maksud iblis? Apa maksud iblis? Iblis itu bermaksud putus harapan. Iblis itu bermaksud putus harapan. Ablasa yublisu mublisun. Iblis, yublisu ni orang yang putus harap. Orang yang sudah mublisun, orang putus harap. So, jangan kita termasuk dalam kalangan orang yang putus harap. Dah takdir saya Ustaz. Saya tanya, bila kita tahu takdir kita? Takdir Tuhan ni rahsia Tuhan. Ya, bila mana kita berada dalam kandungan mak kita, Allah Ta'ala perintahkan malaikat beberapa perkara. Catat untuk kat janin ni. Antaranya apa? Antaranya ialah jodoh. Ya. Dengan siapa kahwin? Tak tahu. Dengan siapa tak tahu. Yang kedua, rezeki. Banyak mana rezeki kita pun tak tahu. Yang ketiga ialah, antaranya ialah maut. Ajal maut. Kita pun tak tahu. Bila dan di mana dan bagaimana. Dan lain-lain lagi lah. Jadi, bila kita sebut takdir, dah takdir saya Ustaz. Mana awak tahu takdir awak begitu?
Kita selagi hidup, tak habislah kita takdir tu. Selagi kita hidup. Dan kita boleh berfikir lagi, tuan-tuan. Contoh, Ustaz, saya dah hilang pendapatan, hilang kerja dengan sebab pandemik COVID-19. Ustaz dah takdir saya, Ustaz. Saya tak boleh buat apa dah. Saya tak boleh buat apa dah. Saya kena minta sedekah Ustaz lah, apa semua. Tuan-tuan mati Allah. Cuba bayangkan orang yang jodoh ni, takdir Allah Ta'ala juga. Jodoh Bila dia bercerai, hidup atau matilah bercerai. Ya, apa dia buat? Apa dia buat? Dah takdir Allah Ta'ala lah Ustaz, saya dah tak ada jodoh dengan dia. Macam mana Ustaz? Adakah berhenti setakat tu? Tidak. Tak berhenti setakat tu. Tengok bulan depan kahwin orang lain. Ada jodoh nombor 2 pula. Ya. Jodoh baru Ustaz, alhamdulillah. Lagi comel dari hak pertama Ustaz. Hak menyampah kat saya tu Ustaz, lagi comel, lagi baik, lagi solehah, lagi rajin, pandai masak. Tengok. Kenapa dalam masa sekarang ni, tuan-tuan, bila dah hilang kerja apa semua, dah takdir, ya, saya tak buat apa Ustaz, saya kena duduk kat rumah lah, tunggu siapa-siapa hantar COD kat saya ke apa ke, sedekah dan sebagainya. Kenapa tak cari yang lain? Kenapa macam isteri, suami, kan kita dapat jodoh lain yang baru kan. Kenapa benda sama tidak berlaku pada rezeki kita? Sebab tu saya tabiklah kepada abang pilot. Abang pilot, kau terbang tak? Terbang. So, pilot tak digunakan lagi khidmatnya. Akhirnya, dia terpaksa berhenti kerja dan diberhentikan. Apa dia buat? Dia tidak duduk rumah. Berguling kat rumah tak. Dia buat apa? Dia berniaga. Ada jual nasi lemak, ada yang buat COD, hantar delivery produk-produk sampai ke rumah dan sebagainya. Masya Allah. Itu yang kita nak. So, kita tidak boleh putus asa putus harap dalam kehidupan kita, tuan-tuan mati Allah. Okey. Nanti saya buka lah peluang soalan sekiranya tuan-tuan ada persoalan, kita buka peluang soalan. Boleh share? Kita tanya AJK dulu. Sekiranya ada soalan, boleh interrupt, boleh menyelah, boleh menyelit. Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Boleh Diorang nak tengok video kalau boleh, tak apalah. Okey. Nak tengok lagi nak tengok muka Ustaz. Alah hai. Harunya saya. Okey. Saya sebut lagi tentang permasalahan. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? La taqnatu min rahmatillah. Surah Az-Zumar ayat 53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Saya sangat sedih bila mana ada di kalangan kita yang bunuh diri. Di saat COVID-19 ini ada orang bunuh diri. Sebab dia dah terpisah dengan keluarga begitu lama dan dia pun tak dapat jumpa anak isteri tersayang. Dia putus asa sampai peringkat dia boleh bunuh diri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus harap. Allahu Akbar. Ya, saya tak ada tempat dia. Saya tak dapat menyelami apa yang berlaku. Tapi sekurang-kurangnya kita nak beritahu kepada orang masih hidup. Ya, supaya jangan putus harap dengan rahmat Allah. Rahmat tu apa? Kasih sayang Allah. Allah, walaupun dia pisahkan kita dengan anak isteri kita, tapi Tuhan sayang kita, Tuhan sayang anak isteri kita. Serahkan kepada Allah. Saya ada terbaca satu cerita dalam buku, untuk motivasi saya dan juga tuan-tuan perempuan. Ada seorang bapa, seorang suami ni, dia nak pergi musafir. Satu tempat yang agak jauh. Dalam kereta pun tengok juga, subhanallah, hebatlah orang Bandar Baru Bukit Puchun. Saya nak sebut, tuan-tuan, bila mana dia nak musafir, dia terpaksa tinggalkan isteri dalam keadaan mengandung. Memang syarat mengandung, nak beranak anytime dah. Tapi dia terpaksa menjalankan tugas-tugasnya di luar kawasan. Masa tu belum ada, kata apa, handphone, tak ada gadget. Zaman Arab dahulu kala. Tapi dia ni orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah. Dia kata apa? Sebelum ditinggalkan, isteri ada mengandung hamil syarat tadi tu. Dia kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, kau jagalah anak dalam kandungan isteriku ini, Ya Allah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu untuk menjaga anak dalam perut isteriku ini, Ya Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, dia pun belayar musafir atas urusan apa-apalah perniagaan.
On the way balik, rupanya isterinya meninggal. Meninggal sebab bukan nak beranak, sebab lain. Meninggal. Dia meninggal, kemudian diuruskan jenazahnya. Bila nak dikebumikan, dah dikebumikan, dikebumi di kampus tanah, tak sampai suami dia. Sampai suami dia. Mana isteri saya? Isteri awak dah meninggal. Bila meninggal? Kira malam tadi lah baru meninggal. Dah baru dikebumikan. Dia kata apa? Korek balik. Korek balik. Biar betul Pak Haji, korek balik. Ya, korek balik. Kubur isteri saya. Korek balik. Korek tuan-tuan. Tukang gali kubur terpaksa korek balik kubur. Korek dia kubur. Dan bila keluarkan jenazah isteri tadi, dia kata kepada kebetulan ada kat situ seorang yang pandai doktor lah bidang perubatan, dia kata, boleh tak tolong belah perut isteri saya? Belah sebab ada baby tu. Bila belah memang baby tu masih hidup lagi. Masih hidup. Jadi dia kata, sebenarnya sebelum aku bergerak meninggalkan rumah aku dah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan kepada pengawasanmu, penjagaanmu untuk kau jaga anakku dalam perut isteriku. Aku yakin Allah Ta'ala akan jaga. Lepas tu aku suruh belah. Dan memang dia hidup. Yang meninggal isteri dia. Yang selamat anak dia dalam kandungan isteri dia. Lalu dia kata apa kepada jemaah? Dia kata, seandainya kalau aku berdoa masa aku nak keluar rumah tu, aku berdoa, ya Allah, kau jagalah kedua-duanya sekali. Pasti isteriku selamat juga. Tapi dia doanya untuk anak dia kan. So dia kata kalau aku doa untuk kedua-duanya sekali, pasti kedua-duanya akan selamat juga. Subhanallah. Orang yang tak putus asa daripada rahmat Allah. Ini orangnya. La tai'asu min rauhillah. Surah Yusuf ayat 87. La tai'asu min rauhillah. Sama juga pengertiannya. Jangan kamu putus harap daripada rahmat Allah. Ini cerita Nabi Yusuf, surah Yusuf. Yusuf ni, kalau tuan-tuan buka surah Yusuf, sejak kecil sampai besar, sampai dia berjaya jadi orang kenamaan, itulah surah dia. Surah Yusuf cerita buat Yusuf, surah Yusuf ni. Ya? So, surah Yusuf ni tuan-tuan baca, ujian untuk Yusuf cukup besar dan banyak ujiannya. Besar-besar dan banyak. Pertama, Yusuf ni memang didengkilah oleh adik-beradiknya. Dengki. Kemudian yang kedua, disebabkan kedengkian adik-beradik dia, dia dihumban, dicampak dalam telaga buruk. Campak telaga buruk, bajunya pun semua diambil, kemudian dilumurkan dengan darah kambing. Adik-adik yang dengki kat dia tunjuk kepada Nabi Yaakob, bapa Nabi Yusuf ni, Yusuf telah dimakan oleh serigala. Buktinya apa? Ni baju dia, ni darah serigala. Kami dah bunuh serigala tu. Dan ni Nabi aku tengok, tak logik lah. Sebab apa? Sebab kalau serigala tu dah makan Yusuf, pasti baju tu koyak rabak. Ni baju cantik baju dia. Macam tak ada apa-apa kejadian berlaku. Tapi tak apalah nak cerita Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf dicampak dalam telaga buruk oleh adik-beradiknya sendiri yang dengki oleh dia. Kemudian lalu satu kafilah, itu rombongan orang Arab niaga, singgah sekejap, nampak macam ada telaga, mereka ingat ada air. Lalu mereka pun masukkan timba, macam biasalah, timba tadi, nak karai air, yang naik bukan air, seorang budak. Mereka pun ingat, ni hantu telaga ke apa ni? Akhirnya, saya manusia, Yusuf. Okey. Dapatlah budak ni, nak buat apa dengan budak? Ambil juga, lepas tu jual. Tengok, kena jual. Nabi Yusuf kena jual lagi. Kat pasar tani ke pasar malam, wallahualam. Kena jual. Dan ada seorang kaya, dia beli Nabi Yusuf. Untuk buat apa? Hamba, khadam di rumah dia. Subhanallah. Daripada kena buang telaga buruk, dijual pula di pasar malam, pasar tani ke apa. Yang ketiganya ialah dibeli, dijadikan hamba. Lepas tu, berkhidmat dalam rumah orang kaya tadi tu. Yang keempat, dia ni disukai oleh isteri orang kaya tadi tu, tuan-tuan. Lalu isteri cuba goda dia. Nabi Yusuf ni memang orang kuat iman, menolaknya. Lalu akhirnya disebabkan tadi, kes tadi panjang ceritanya, saya pendekkan, dia disumbat dalam penjara. Ini ujian Nabi Yusuf ni. Ujian Nabi Yusuf. Dihumban dalam telaga buruk, dijual di pasar tani, dan dijadikan hamba di rumah orang kaya, kemudian masuk dalam penjara. 4 ujiannya. Tapi dia punya endingnya, subhanallah, jadi menteri keuangan
akhirnya dia menyelamatkan negara Mesir dan seluruh rakyat Mesir daripada kemarau yang berpanjang selama 7 tahun. Itu Nabi Yusuf. So, Tuhan kata apa? Rasulullah Yusuf, la tai'asu min rohillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Nak tahu macam mana? Baca surah Yusuf. Subhanallah. Betul tuan-tuan mati Allah ya. Saya sebut pintu rezeki itu banyak. Pintu rezeki itu banyak. Kalau tertutup satu pintu, ada banyak lagi pintu lain akan terbuka untuk kita yang hilang pendapatan, hilang pekerjaan. Ya, insya-Allah usahakan, usaha lagi. Ya, yang kita cuba baru satu, ya, kita nampak aku ni pilot contoh ya, kita tak perasan kita ni ada bakat-bakat lain yang terpendam. Bakat lain terpendam, ada orang meniaga kari pap, ada orang meniaga buat kek, ada orang meniaga ikan, ya, ada orang meniaga sambal hitam, ada orang buat ikan patin masak tompoyak dari rumah. Bila sedap, orang repeat order. Kan itu kan income, menjana income untuk dia. Walaupun dah hilang pekerjaan makan gaji di pejabat. Tuan bagi kita banyak kelebihan sebenarnya tuan-tuan. Ingat ya, kalau satu pintu jodoh tertutup, ada banyak lagi jodoh-jodoh akan jumpa kita nanti insya-Allah. Ya, ada lagi jodoh lain. Macam tu juga dengan rezeki. Kalau satu pintu rezeki tertutup, ada banyak lagi pintu rezeki lain yang akan memanggil kita. Tuan-tuan dan mati Allah. Saya tengok ada satu kisah. Kisah ini ialah kisah zaman Nabi SAW. Kisah ini tuan-tuan ialah kisah di mana datang seorang laki-laki pengemis minta sedekah. Zaman Nabi SAW. Dia pergi masjid. Kebetulan Nabi ada dekat masjid dengan para sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, sedekah. Kalau kita pergi Mekah kan, sedekah, fi sabilillah. Dia mengemis. Lalu Nabi SAW nampak pengemis ni. Nabi tanya dia soalan. Ada apa kat rumah kamu? Nabi tanya dia, ada apa kat rumah kamu? Dia kata, ya Rasulullah, adalah bekas saya, ada tempat tidur, alat tempat tidur semua tu. Dia kata, kamu bawa benda-benda tadi tu datang ke masjid sekarang. Datang jumpa aku balik. Bawa apa tadi barang-barang tadi tu ke sini. Dia pun balik ke rumah dia lah. Balik ke rumah. Lalu dia bawa barang-barang tadi yang sebut tadi kepada Nabi SAW. Nabi tengok adalah bekas air apa semua. Lalu Nabi tanya para sahabat, siapakah di antara kamu yang boleh beli barang-barang ini? Ada seorang sahabat dia kata, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Dengan harga 1 dirham, saya sanggup beli barang-barang terpakai ini. Kemudian Nabi tanya pula sahabat-sahabat, siapa di antara kamu yang boleh beli barang terpakai ini dengan harga 2 dirham? 2 dirham. Seorang sahabat lagi kata, saya ya Rasulullah, saya sanggup beli barang terpakai ini dengan harga 2 dirham. Nabi pun bagi barang terpakai jadi kepada sahabat yang sanggup beli dengan 2 dirham. Dia pun ambil 2 dirham daripada sahabat tadi. Dapat 2 dirham, Nabi bagi 1 dirham kepada laki-laki pengemis tadi. Ini 1 dirham untuk kamu beli makanan keluarga kamu untuk hari ini. Okey? 1 dirham tu ke banyak tu ya. 1 dirham, dinar lagi banyak, dinar. Emas, dirham tu pun dah banyak dah. Yang ni 1 dirham, kamu pergi ke pasar sekarang, kamu beli mata kapak. Mata kapak. Beli mata kapak, dah beli, datang balik sini. Jumpa aku balik, kata Nabi. Laki-laki tu heran jugalah. Buat apa dengan kapak ni? Beli kapak dah. Dia pergi pasar, dia beli kapak, datang balik jumpa Nabi, ya Rasulullah, ini mata kapak dia. Nabi berpaling kepada para sahabat, tolong cari kayu buat hulu kapak, pemegang. Buat handle dia, pemegang dia. Nabi serah mata kapak tadi kepada para sahabat, sahabat pun usahalah. Buat pemegang handle. Carilah. Akhirnya siap handle, pemegang hulu kapak, pemegang. Nabi serah kapak tadi yang siap dengan mata dengan pemegangnya, hulu tadi. Pemegangnya kepada laki-laki pengemis tadi. Dia kata, wahai laki-laki, kamu ambil kapak ni, kamu masuk dalam hutan, kamu cari kayu api, kamu belah dia, kamu kumpul dia, ikat atas belakang kamu, kamu pergi jual kat pasar. Dan aku tak mau lihat muka kamu datang sini dalam tempoh 15 hari. Jangan jumpa saya dalam tempoh 15 hari.
Maknanya lepas tu nak jumpa Nabi bolehlah. Tapi 6 hari jangan jumpa. 2 minggu lebih kurang lah. Laki-laki tu pun pergilah. Pergi dengan dengan mata kapak dengan kapak itu, pergilah dengan kapak lah. Cahaya masuk hutan apa semua, belakang api. Dia kata, dia tunggu 15 hari. Dia buat kerja 15 hari, buat kerja. Hari ke-16, dia datang jumpa Nabi SAW. Di tangannya ada 10 dirham. Yang asal dia datang jumpa Nabi dulu, 2 minggu lepas, tak ada 1 dirham pun kat tangan dia. Tengok, Nabi transform hidup dia. Nabi tukar hidup dia. Daripada dulunya, dia punya profesionnya pengemis, dia boleh jadi siapa-siapa, boleh. Nabi didik dia, tukar profesion, jadi seorang usahawan. Usahawan kayu api namanya. Dulu mana ada dapur gas, dapur elektrik pun tak ada. Dapur gas pun tak ada. Jadi orang guna kayu api. Kan? Nabi buka idea, Nabi buka minda dia. Kamu boleh buat kerja lain. Ini bukan kalau kamu tak ada kerja ni, kamu ada kerja lain lagi boleh buat. Apa dia? Usahawan kayu api. Kalau kita boleh tak nama usahawan kayu api lah. Lalu dapat 10 dirham. Subhanallah, tuan-tuan. 10 dirham kat tangan dia. 10 dirham. Orang kaya lah. 10 dirham ni kaya lah. Jadi tuan-tuan mati Allah, saya nak sebut tadi lah. Kalau satu pintu rezeki kita tertutup, Tuhan buka banyak lagi pintu rezeki yang lain. Ya, untuk kita teruskan kesenambungan hidup kita. Ya. Sebab itu tuan-tuan mati Allah. Ada minit ke? Dekat pukul 10 dah. Ya. Saya sebut tuan-tuan mati Allah. Kita sebenarnya kurang ilmu. Itulah ya, kurang ilmu. Kita tak nampak, kita nampak ilmu tu satu je ya. Kalau pemagari lah ilmu dia ya. Cuba kita tukar mindset kita, nampak ilmu menjahit ke, ilmu buat kuih. Sekarang kuih laku. Saya sendiri untuk makluman warga Masjid Bandar Baru Bukit Puchong, saya memang tak boleh ceramah dah dalam PKPB ni, cuma online lah, online macam ni. Tapi tak semua buat online. Seminggu tu dapatlah 1 online ataupun 2 online. Tapi saya nak buat apa? Jadi saya kena berniaga. Sekarang ni saya ambil barang-barang orang, saya buat delivery. Saya buat delivery ya. Saya jual roti prata sekarang. Kalau orang Bandar Baru Bukit Puchong nak bantu saya boleh. Tapi jangan order 2 paket ya. 1 paket RM5 je. Order 2 paket RM10 nak hantar sana jauh. Saya duduk Bandar Baru Bangi. Jadi bolehlah ya, JK Masjid community. Community-nya kita buat collection, kumpulkan order. Okey Ustaz, sudah terkumpul 5 kotak. 1 kotak ada 24 paket. Ada 5 kotak kita perlukan Ustaz, baru saya hantarlah. Ya, cara nak bantu. Macam mana Nabi bantu pengemis tadi, kita cuba bantu orang lain. Saya tak mau mengemis, tak mau sedekah, tapi saya buat kerja saya boleh buat. Saya boleh fikir apa kena buat. Saya jual roti prata. Roti prata. Dapatlah sikit. Ya. Buat. Ya. Satu. Yang kedua kita ni tuan-tuan, jiwa sempit. Cepat mengalah. Alah, kena buang kerja, duduk. Ya. Bawah ketiak mak ayah pula dah, balik kampung. Ya. Dah tua bangka dah, kena buang kerja. Buatlah kerja lain. Ya, ada orang pergi ke laut, join nelayan-nelayan, cari ikan. Dapatlah sedikit. Tak apa dah. Dia dah tak ada langsung. Sikit-sikit kita kumpul lama-lama jadi bukit. Pendapatan kita. Sebab itu tuan-tuan, ada satu kisah. Saya sebut kisah sementara tunggu. Ada nampak ada soalan tadi, tak apalah. Saya teruskan sikit. Kisahnya adalah seorang tok guru dengan seorang anak murid dia. Jadi satu hari tok guru tu nampak anak muridnya muram, dia murung je. Dia tanya anak murid, kenapa kamu muram, murung je pagi ni? Dia kata, tok guru, saya ada masalah. Apa masalah awak? Cerita macam-macam masalah dia, banyak masalahnya. Ginilah, tok guru kata. Kamu balik semula ke pondok kamu, bilik kamu, rumah kamu tu. Kamu ambil segenggam garam dengan tangan kanan dan segenggam garam dengan tangan kiri. Bawa datang sini. Nak buat apa pula untuk guru dengan garam ni? Segenggam tu tangan kanan, segenggam tangan kiri. Okey, baiklah. Dia tak lawan kutuk guru dia. Dia pergi balik kat pondok bilik dia, ambil 2 genggam garam. Lalu tok guru pun ambil 1 gelas air. Dia kata kepada anak muridnya, ambil gelas air ni botol air, gelas air. Dia pun masukkan segenggam garam tangan kanan ni ke dalam gelas tadi. Okey, masukkan, dia pun masukkan. Kacau sikit, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Masin,
Masin Tok Guru. Subhanallah. Masin. Masin ya. Okey, tak apa. Ada segenggam lagi kan? Segenggam lagi. Tuan-tuan. Segenggam lagi berjalan mereka berdua ni sampai ke tasik. Lalu Tok Guru kata apa? Tok Guru kata kat anak murid dia, gini. Yang segenggam lagi garam tu kamu campakkan ke tasik. Dia campak tak jauh kat tepi tasik tu je. Nak campak kat tasik tengah-tengah tak mampu dah. Kat bawah tu, kat dekat-dekat dengan tepi tasik. Dia campak. Okey, dah campak dah? Dah. Kamu turun sekejap kat tasik tu. Turun kat tepi dia. Kat tempat kamu campak je lah. Okey. Cuba minum air dia. Dia pun minum lah. Dia cedok dengan tangan dia minum air. Oh, lega Tok Guru. Sedap air tasik ni. Ya Allah. Menghilangkan hak tadi tu. Masin tadi tu. Nak minum dengan gelas. Ya kan? Ada beza ke? Ada beza Tok Guru. Hak tadi masin, ni tak masin. Baiklah. Kata Tok Guru, sebenarnya sama je. Garam segenggam dah ke? Yang kamu campak dalam gelas, segenggam garam juga. Yang kamu campakkan dalam tasik, segenggam juga. Tapi kenapa hak gelas tu kamu rasa masin? Kenapa hak tasik tu kamu rasa tak masin? Bukan masalah garam. Masalahnya ialah, barulah Tok Guru bongkar. Sebenarnya, masalah tu ibarat macam garam. Macam garam. Semua orang ada masalah. Tuan bagi segenggam, untuk saya segenggam, untuk JK Masjid segenggam, untuk jemaah masjid, semua segenggam. Tapi kenapa yang tu dia boleh sedih, kenapa yang tu dia muram, hang dapat masalah dia boleh senyum lagi. Kenapa? Sebab apa? Sebab hati kita berbeza dalam menerima masalah tadi. Kalau hati kamu sekecil gelas, kamu akan dapat rasalah bebannya garam tadi, ya Allah. Bukan masalah garam, masalahnya hati kamu sekecil gelas. Tapi kalau hati kamu seluas tasik, sebesar tasik, kamu tak rasa apa-apa dengan masalah yang Allah Ta'ala bagi dengan kamu. Allah, saya sendiri terfikir tentang subhanallah, hebat analogi Tok Guru ni buat. Betul lah, hati saya sempit. Jiwa saya kecil. Sebab tu saya kadang kita rasa sensitif. Sensitif. Orang kata kita pun kita sensitif. Kenapa sensitif? Sebab jiwa kita kecil. Hati kita sempit. Cuba orang cakap apa-apa. Ada orang cakap apa? Gemuk lah apa, cakap kuruh melidih lah, muka tak handsome lah, muka tak siap. Dia tak rasa apa-apa. Relax je. Sebab dia berjiwa besar. Manusia berjiwa besar. Bukan berjiwa sempit macam setengah-setengah orang. Allahu Akbar. Ini kena atas hidup saya tuan-tuan ya. Motivasi pagi ni, kaunseling pagi ni. So saya sebut tuan-tuan, apa kita nak buat? Bila kita tersepit dalam keadaan adalah, adakah kita kena putus harap? Jangan putus harap. Apatah lagi sampai peringkat bunuh diri. Gantung kat kipas, terjun bangunan tingkat 18. Makan apa lagi, macam-macam. Klorok lah, minum klorok. Kelaurat nadi lah. Apa lagi? Macam-macam lah. Dah, apa nak buat? Pertama tuan-tuan kena bertenang. Mula-mula sekali Tuhan uji kita dengan ujian, bertenang. Relax. Ambil nafas, tarik nafas, relax. Tak tenang juga, stres, baca Quran. Ambil Quran baca. Biar hati tenang. Ya. Kadang-kadang perceraian sendiri pun kalau kita lihat banyak meningkat ketika PKPB, tuan-tuan. Kenapa bercerai? Sebab stres. Isteri kat rumah, anak kat rumah, bapa kat rumah semua stres. Kenapa banyak meningkatnya kes penderaan anak-anak time PKPB? Sebab semua stres. Ya, anak-anak tak pergi sekolah, rumah ada kecil, ya. Anak-anak buas pula tu, bapa pula garang nak mampus, mak pula apa lagi macam beruang nak beranak. Jadi semua stres. Semua stres. Itu yang dera anak-anak berlaku, dera isteri, perceraian berlaku sebab semua stres. Kembali semula kepada agama. Hilangkan stres dengan ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahawa dengan berzikir kepada Allah akan tenang segala hati. Time PKPB ni tuan-tuan, ialah ada orang hilang kerja dekat rumah. Apa nak buat? Saya tengok kawan saya tuan-tuan, sejak daripada 18 Mac kita start PKPB. Sekarang kita dah masuk hari ini 6 Disember. Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember.
9 bulan boleh beranak lah. Tuan-tuan, mati Allah, satu keluarga ni, start dari PKPP tu dia buat apa? Setiap malam, Maghrib, Isyak baca Quran. Bermula Al-Fatihah, Baqarah dia start dari awal. Sampai sekarang, dia dah masuk 3 pusingan khatam Quran. Saya kata subhanallah. 3 pusingan dia khatam Quran. Hidup tenang. Tak stres. Sebab apa? Ada alunan zikrullah dalam rumahnya walaupun antara sekadar Maghrib dengan Isyak. Ada rahmat juga. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah duduk kat rumah, tak ada kerja. Okey, ngaji Quran. Dulu sibuk, tak ada masa ngaji Quran. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala, dia sayang kat kita, dia bagi ujian. Dia bagi ujian, kita ingat, baca Quran. Baca Quran, Alhamdulillah. Tengok orang sakit kan? Orang sakit sebut apa? Orang sihat sebut apa? Orang sihat, subhanallah. Bila dia sihat, pagi-pagi tengok saham. Saham aku menjunah lagi ni. Besok, saham aku mencanak naik lagi ni. Saham kaya gila. Ini kau jual dapat 1,000, bro. Masa sakit, Allah. Doktor, pelan-pelan. Allah. Doktor, pelan-pelan. Allah. Tengok. Allah nak suruh kita mendekati dia. Dia bagi ujian untuk mendekati dia. Sebut nama dia. Kenapa kita tak sebut nama lain? Waktu kita sakit kan, kenapa tak sebut nama lain? Ayah, mak, bibi. Nama kucing kita, Comel. Kita tak sebut walaupun kita sayang Comel tu. Sayang kereta kita, Bentley. Tak sebut. Kenapa sebut? Yang terpacu keluar mesti Allah juga. Sebab tak nak sebut, nak beritahu, waktu kamu sakit, inilah nama yang akan menenangkan kamu. Allah. Kita seleka sebut nama Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa dengan berzikir kepada Allah, mengingati Allah, akan tenang segala hati. Tengok ya. Kita nak sebut banyak tuan-tuan sebab kita dah nak sampai ke penghujung ni. Ada lebih kurang setengah jam ni. Yang kedua, apa nak buat? Step by step lah. Kena bertenang dulu. Yang kedua, kena luahkan apa yang ada dalam hati kita. Kepada seseorang yang boleh kita percayai, boleh membantu kita, bukan membantutkan kita. Siapa nak cerita siapa ni? Kaunselor? Yes. Motivator? Yes. Jumpalah kalau ke Bandar Baru Bangi ni, kena jumpa dia punya ayahanda kawasan lah, Datuk Dr. Haji Mak Fadlah Khamsah lah, dia Bandar Baru Bangi. Pergi jabat dia, minta pandangan. Saya ni kena buat kerja ni apa semua kan. Contoh, bilang pendapatan apa semua. So, jumpa dia. Contoh, minta pandangan dia, minta nasihat dia, khidmat nasihat. InsyaAllah, jumpa seseorang yang boleh kita luahkan perasaan. Jangan pendam. Pendam, kata pakar motivasi, psikologi, dia akan meletup. Bila meletup, itulah tuan-tuan dia akan bunuh orang. Dia akan bakar orang. Dia akan cincang orang. Dia apa lagi ya? Dia akan makan orang. Sebab dah simpan lama sangat, dia geram penuh dengan kedengkian, kebencian, marah, meluap-luap. Bila dia meletup tu, dia bukan jadi manusia dah. Dia jadi raksasa lah. Dia raksasa lah. Maka dia nampak orang semua kecil-kecil sebab dia raksasa, maka dia akan buat apa saja yang dia mampu buat. So, kena luahkan perasaan. Ya. Ada masalah, luahkan. Kepada kawan-kawan, share apa nak buat. Sekurang-kurang tuan-tuan, kita luahkan dia. Kita lepaskan dia. Kita release dia. Keluar dari kepala otak kita. Jangan sampai dia ganggu kita. Ganggu semayang, ganggu baca Quran, ganggu keluarga kita. So, kita lepaskan dia, releasekan dia. Yang ketiga apa nak buat? Ingat balik matlamat kita. Matlamat kita hidup. Matlamat kita ada anak, ada isteri ni, ingat balik matlamat kita. Apa matlamat kita? Nak tengok anak kita berjaya sampai ke Menara Gading, ada degree, ada ijazah apa semua. Ya, ada kerjaya, ya. So, takkanlah kita dah hilang pekerjaan, kita diuji macam-macam sakit, kita pun putus asa. Kita duduk setakat tu lah, tak apalah, nak macam manakah. Gini akak-akak berhentilah sekolah ya. Sekolah pun tak guna dah sebab abah tak ada kerja. Ingat matlamat kita balik. Matlamat asal kita. Kita nak anak kita berjaya. Yang pertama jadi doktor. Yang kedua jadi mufti. Yang ketiga jadi engineer. Yang keempat ketua polis negara. Yang kelima ketua hakim negara. Yang keenam Pesuruhjaya SPRM. Oh, subhanallah. Tinggi-tinggi dia punya angan-angan untuk anak dia. Impian, cita-cita. So, ingat balik. Ingat balik matlamat kita. Kemudian yang keempat ialah backup plan. Backup plan ni penting. Sebab tadi tu tuan-tuan, kita tenang. Lepas tu kita bawa, kita luahkan. Dapatlah
khidmat nasihat. Yang ketiga, ingat balik matlamat hidup kita, matlamat kita bina keluarga. Oh, okey. Dia makin menguatkan kita lagi. Yang keempat, backup plan. Backup plan lah kena cari coach tu, coach ini, coach itu ya. Coach lah yang boleh bagi jalan untuk kita jadi usahawan. Makan gaji tak boleh dah, makan gaji kan? Jadi usahawan lah. Subhanallah. Usahawan laku sekarang. Terutamanya usahawan frozen food. Sebab frozen food, anak-anak dekat rumah, kerjanya ialah menggigit, mengunyah, menelan. Gigit, kunyah, telan. Itu kerja anak kita. Selain daripada online class. Apa dia nak? Frozen food lah. Yang mudah disiapkan. Macam roti prata. Ya, roti prata tu frozen food. Jadi saya jual. Tuan-tuan boleh ambil dengan saya. InsyaAllah kita hantar sana. Dekat je, tak jauh. So backup plan. Kena ada backup plan. Backup plan tu penting. So kena fikir apa aku nak buat sekarang. Duduk dengan anak isteri, ayah nak buat apa sekarang ni. Isteri bagi pandangan, anak bagi pandangan. Alhamdulillah, jumpa backup plan. Jadi tuan-tuan dan Allah, akhir sekali tuan-tuan, ya, saya bukalah. Saya buka peluang soalan. Sekiranya ada soalan daripada anda semua, sekiranya, kata ada, kita sambung lagi, tak ada masalah. Sampai pukul 12 tengah hari, makan lunch teruslah. Ya. Silakan kalau ada soalan. Kalau ada lah. Ustaz ada soalan Ustaz dekat ruangan chat. Yang pertamanya Saya tak nampak ni soalan. Okey saya bacakannya Ustaz. Dia tenggelam soalan tadi. Saya bacakan. Saya baca je. Soalan daripada Dr. Nabila. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Putus harapan adalah simptom penyakit depression dan juga antara penyakit gangguan jin. Apa pendapat Ustaz dan apakah doa yang boleh menghindarkan perasaan putus asa, penyakit depresi dan gangguan jin yang membawa kepada perasaan kecewa? Okey. Kita jawab satu-satu dulu. Depression ataupun juga adalah daripada gangguan jin. Memang kita tak dapat nafikan bahawa dia termasuk juga gangguan jin. Kalau jumpa psikiatris, dia kata ini sakit mental. Kalau jumpa ustaz-ustaz ya yang perawat Muslim, dia kata ini ada gangguan. Sebab jin boleh kacau otak kita. Jin, bila dia kacau otak kita, jin dia kacau, dia ganggu, dia boleh menyebabkan sampai peringkat terjun bangunan bunuh diri tu. Sebab jin boleh kacau, dia ganggu bahagian otak kita. Sebab itu tuan-tuan dan Allah, bila sebut tentang jin, jin ini memang dia tidak akan puas hati dengan kita, namanya setan lah, setan semua. Sampailah kita putus harap daripada Allah. Saya sebutkan tadi iblis kan, iblis ni makhluk yang putus harap daripada rahmat Allah. Dia nak jadikan ramai pengikut dia daripada kalangan manusia. Maka dia pun bawalah berbondong-bondong manusia dengan menjadikan mereka ni semua putus harap daripada rahmat Allah. Depression ke, gangguan jin sebagainya. Okey tuan-tuan dan Allah. Apa perlu kita buat? Jangan kita biarkan tuan-tuan sebab setiap penyakit itu ada ubat. Ini gangguan ni, dia penyakit. Sebab kata Nabi SAW, Innallaha anzala da'a wa dawa. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menurunkan da' ini ialah penyakit, wa dawa, ubat. Allah yang turunkan penyakit, Allah Ta'ala yang turunkan ubat. Wa ja'ala likulli da'in dawa'a. Dan Allah Ta'ala juga menjadikan setiap penyakit ada ubatnya. Fatadawau wa la tatadawau biharam. Riwayat Abu Daud. Hendaklah kamu berubat dan jangan sekali-kali berubat dengan yang haram. Sebab yang haram itu bukan ubat. Dia mendatangkan lagi banyak penyakit. Jadi tuan-tuan Allah, apa perlu kita buat? Bila mana kita berada dalam keadaan depression, gangguan mental kita dan sebagainya. Dan kita tahu ini gangguan daripada jin. Okey. Saya balik pada asal kita tuan-tuan. Asal sama ada kita boleh buat sendiri ataupun orang lain tolong buat. Kita buat sendiri pun boleh. Baca Al-Quran. Terutamanya surah Al-Baqarah. Baca ayatul Quran, terutamanya surah Al-Baqarah. Ambil Quran, baca. Baca, terutamanya surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan ada kudrat nak baca surah Al-Baqarah, silakan. Itu lebih baik. Sebab Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, ya, sesungguhnya syaitan tidak akan memasuki rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Artinya kalau ada syaitan dalam rumah tu, dia akan keluar. Ini kan pula syaitan yang ada dalam badan. Hak dalam rumah pun dia keluar, hak dalam badan lagi dia keluar. So bila dia keluar, kita setenang. Ya Allah, macam ada benda keluar di kepala saya, Ustaz, tup, dia terbang. Dia macam tup, dia terbang. Jadi tuan-tuan macam Allah, saya sebut, bila dalam keadaan depression,
Orang putih biasa. Orang putih kalau dia depression dia buat apa? Dia tengok wayang, ya. Dia pergi night club, dia pergi disco, dia tenangkan fikiran di sana, dia minum arak, apa lagi ya? Dia melihat lampu-lampu yang berkelip-kelipan dengan berwarna-warni. Tapi kita tak begitu. Orang Islam, dia ada kaedahnya. Kaedahnya, lusa hari ni besok lusa. Tulak dia masuk balik. So tulak baca sekali lagi. Tulak baca sekali lagi. Nabi sebut rumah syaitan akan keluar dari rumah. Maknanya kalau badan kita, otak kita kecil ni lagi dia keluar. Satu. Yang kedua, sekiranya kita tak mampu baca sendiri, kita suruhlah anak kita tolong baca ataupun isteri kita tolong baca ataupun siapa-siapa perawat muslim. Cari perawat muslim yang disebut sebagai perawat yang mahir dalam merawat. Dan biarlah orangnya ada akhlak, ada etika lah. Ya. Kita tak mau berlaku perkara cabur-mencabur dan sebagainya. Biarlah ada etika, kita tahu ya dia perawat, dia ni ada ilmu dalam merawat, dia bukan tuk bomoh, dia bukan dukur, dia bukan pawang. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kesembuhan kepadanya. Satu lagi tuan-tuan, kalau ini emergency. Biasanya kita lakukan kepada orang yang kena serangan histeria. Emergency. Dia buat apa? Kita buat apa? Kita laungkan azan. Kita laungkan azan di kepala dia. Kepala, katalah depression tadi kan, kepala dia. Kita laungkan azan di kepala dia, terutama kat telinga dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kat telinga dia. Tidak perlu guna mikrofon lah. Ya? Nanti orang datang rumah kita pula. Ingat bersemayang jemaah. Jadi tuan-tuan insyaAllah, dia boleh meredakan stres kita insyaAllah. Ada soalan lain? Ada Ustaz. Satu lagi daripada Tuan Haji Azman. Dia tanya bagaimana kita nak tingkatkan keyakinan kita ketika sedang diuji bahawa janji Allah itu pasti yang setiap kesusahan itu ada kesenangan. Keyakinan yang saya maksudkan ialah agar kita tidak mudah melatah sehingga hilang sabar ketika menerima ujian. Okey. Soalannya bagaimana nak tingkatkan keyakinan Ustaz? Terima kasih. Okey. Kembali semula kepada Quran ya. Saya sebut kembali semula kepada Al-Quranul Karim. Sebab Quran Karim ni ialah dia buku manual kita. Cara kita nak uruskan dunia ni, kehidupan kita di dunia ini mesti ada buku manual. Saya beli kereta, ada buku manual. Beli peti ais, ada buku manual. Beli mesin basuh, ada buku manual. Beli TV, beli handphone walaupun kecil, ada buku manual. Kan? So, kita ni besar, kita ni khalifah, mesti ada buku manual, khalifah. So, baca Quran, kita akan jumpa ayat-ayat yang Tuhan kata apa? Tuhan nak suruh kita yakin bahawa di sebalik ujian tadi ada hikmah yang sangat besar yang kita tak tahu tapi Allah Ta'ala yang tahu dia akan tunjukkan kepada kita. Okey. Dan cuba tanya pengalaman-pengalaman orang yang sudah ada pengalaman ya. Kalau tuan-tuan lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Surah Al-Baqarah 216 lah. Apa kata Allah? وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Sadaqallahu azim. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, boleh jadi kata Allah, dan boleh jadi kata Allah kamu tak suka sesuatu. Kamu benci sesuatu. Tengok macam pandemik COVID-19 kan, siapa orang suka? Tak ada orang suka pun. Ya? Ditambah orang hilang pekerjaan, hilang pendapatan, tak suka pun. Ya? Perceraian, tak ada orang suka pun. Siapa yang suka perceraian? Tak ada. Ya? Tapi Tuhan kata apa? Wa'asa an takrahu syai'an, dan boleh jadi kamu tak suka sesuatu. Tuhan kata apa? Wa huwa khairun lakum. Sedangkan hak kamu tak suka tu baik untuk kamu. So, kita yakin, pegang kat situ. Maknanya, di sebalik benda ni ada kebaikan Tuhan nak bagi. Apa kebaikannya? Kita tak tahu. Allah saja yang tahu. Lepas tu baru kita tahu, oh ini kebaikan rupanya.
Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu suka sangat sesuatu itu, tapi dia tak bagus untuk kamu, kata Allah. Wallahu ya'lamu, hanya Allah yang Maha mengetahui, wa antum la ta'lamu, sedangkan kamu tidak tahu, kata Allah. Contohlah, ni pengalaman saya lah. Sebab tanyakan soalan tadi, saya sebutkan tadi baca Quran dan tanya pengalaman-pengalaman orang terdahulu. Pengalaman saya sendirilah, ya. Bila saya ni kaki pecut jugalah, boleh bawa kereta, ya. Zaman dulu-dulu muda-muda tu, sekarang muda juga, ya. Bila bawa kereta memang tak buang masa lah, ya. Kalau ada lorong yang kosong, saya masuk lah. Satu hari, ni satu lorong je, satu lorong sempit, ya. Jadi saya nak cepat. Tiba-tiba depan saya ada satu kereta lama dan dinaiki oleh orang lama yang drive, orang lama. Orang tua marah pula kan, orang lama. Jadi keretanya slow lah. Kereta lama, orang lama bawa, macam mana tuan-tuan? Betapa lamanya saya ikut dia belakang tu. Jadi ikut dia, saya, ya Allah. Saya pun dah kata apa, dah boring dah. Dia bawa saya, ya Allah, kenapa pakcik ni bawa slow? Ya Allah, pakcik tekanlah minyak pakcik. Dia buat slow je. Dia buat slow. Saya tak suka ni. Tapi Tuhan kata, ada kebaikan untuk kamu. Jadi bila kawan dah jadi 2 lane, jadi satu lane kan, satu lane sempit tu, dia jadi 2 dah. Saya pun potong dia. Saya potong, depan saya ada satu selekoh. Saya pergi kat selekoh tadi, tuan-tuan. Sebelum sempat saya sampai selekoh, tuan-tuan, ada kereta lain, saya nampak dari jauh ada kereta lain, dah sampai kat selekoh, tapi dia tengah mabuk. Dia mabuk. 3 lane dia kontrol. 3 lane tu dia kontrol depan. Dari 2 jadi 3 pula. Mula-mula 1, 2, jadi 3. 3 tu tempat selekoh. 3 tu dia kontrol kereta tu. Dia kontrol. Dia masuk lane kanan, masuk lane tengah, masuk lane kiri, betul gila. Saya kata, subhanallah, saya kata. Dalam keadaan laju dan orang tu membreak-break. Saya kata, subhanallah. Rupa-rupanya, di sebalik hak aku tak suka tadi, ada kebaikan yang Allah nak bagi. Sekiranya aku laju tadi, sudah pasti aku akan bertemu dengan kereta tersebut, dengan aku sendiri masuk gaung ke entah mana, tak tahulah. Jadi bahawa saya tahu, di sebalik benda yang kita tak suka, kita kena yakin ada sesuatu kebaikan yang Allah nak bagi. Dan juga di sebalik benda yang kita suka, jangan suka sangat. Boleh jadi dia tak baik untuk kita. Tak baik. Kita rasa contohlah, ada orang kadang-kadang dia masuk dalam Facebook macam-macam. Dia seronok dia. Masuk dalam Facebook, teruja dengan Facebook. Dia masuklah gambar anak dia, gambar bini dia, bagi alamat, bagi nombor akaun bank. Tengok lepas tu, syarrul lakum, keburukan untuk dia. Akhirnya duit dalam bank hilang. Ya. Kemudian orang tahu anak dia sekolah kat mana. Masa Facebook, sekolah menengah seri tu apa semua kan. Orang tengok dia pula ada gaya pula, duk tayangkan kereta-kereta mewah. Ini orang kaya ni, anak ke sekolah kat situ. Nama sekian-sekian, muka dah ada dah. Kita seseronok kan? Seseronok. Tapi rupanya keburukan untuk kita, akhirnya anak tadi kena kidnap. So tuan-tuan dan mati Allah kena ingat. Kena ingat, saya sebut musibah saja. Di sebalik musibah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tuan kata apa? Sesungguhnya di sebalik usri, kesusahan, ada yusra, ada kesenangan. Tuan ulang 2 kali. Sesungguhnya di sebalik kesukaran ada kesenangan. InsyaAllah. Tapi kena yakin. InsyaAllah kena yakin. Wallahu a'lam bishawab. Ya? Ada soalan lain je? Tak ada dekat ruang chat ni, tak ada dah. Kalau ada tak ada. Perempuan ada soalan. Okey. Kita habiskan ya. Ada berbaki lebih kurang 10 minit lagi. Bagus jugalah. Silakan. Okey. Saya sebut tuan-tuan mati Allah ya. Bila kita berbalik semula kepada saya sebutkan tadi rezeki kita lah. Saya sebut tentang rezeki sebab ramai yang terjejas rezeki mereka ya. Saya ingat bagi mereka yang tidak terjejas rezeki, tolong bantulah. Macam Nabi bantu pengemis tadi yang agak terjejas rezekinya sampai terpaksa mengemis, Nabi bantu dia. Para sahabat bantunya sehingga dia menjadi seorang usahawan yang berjaya. Kalau ada orang terpaksa tinggalkan kerjanya hakiki sebab dibuang kerja, kemudian dia jual nasi lemak, tolong bantu nasi lemak dia. Dia jual air soya, tolong bantu beli air soya dia. Ya. Ada sahabat saya sebut ya, Tuan Haji dan semua JK Masjid. Sahabat saya nak bantu saya, katalah ya. Saya jual roti prata. Dia nak bantu saya macam mana?
dia bank in kepada saya duit, dia kata, Ustaz, saya nak beli 30 paket roti prata Ustaz, 30 paket, tapi saya tak nak ambil Ustaz. Ustaz tolong sedekahkan 30 paket tu pada sesiapa sahaja. Saya terfikir, oh ini cara dia bantu saya. Cara dia bantu. Tuan-tuan, boleh bantu sesiapa di kalangan ahli Korea, tuan-tuan, yang agak terputus rezeki dia, tuan-tuan, kita sambung balik rezeki dia. Kita bantu beli, kita hadiahkan. Walaupun kita tak makan, tak apalah. Kita nak bantu dia saja. Sebab ada orang, dia tak terjah rezeki dia, gaji tetap masuk, dia tak dibuang kerja, bantu. Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam. Ya. Tuan-tuan, antara 10 orang pertama masuk Islam, Zubair bin Al-Awwam. Ya. Dan seorang sahabat yang telah dijamin syurga, Zubair bin Al-Awwam. Ya. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, dia ada 1000 orang pekerja. Dia bantu 1000 orang pekerja, subhanallah. Dia bantu sibuk kerja. Jadi bila orang tanya apa rahsia kamu, dia kata aku bantu orang susah. Tapi rezekinya subhanallah, jadi usahawan yang berjaya. Okey. Seterusnya tuan-tuan mati Allah, saya nak sebut sikit sebanyak supaya kita sentiasa berdoa lah kepada Allah SWT. Terutamanya kepada peniaga-peniaga. Saya ingat peniaga-peniaga sini pun ramai juga yang menonton kita, peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan yang agak terjejas lah bagi saya. Walaupun dia memang dia meniaga, ada kedai, tapi kalau terjejas juga. Ya. Tolong doa kepada Allah SWT dengan doa yang agak rare sikit lah. Rare sikit. Rare tu macam mana? Yang agak jarang-jarang kita doa. Ya. Hak biasa tu, biasa dah. Hak ni, time COVID-19 ni, tuan-tuan, doa yang agak luar biasa. Ya. Doanya bunyi begini. Saya ingat tuan-tuan boleh ingat betul-betul. Saya pendek doa ni, pendek. Ya. Dia senang. Bagi mereka yang terjejas. Ya. Jangan putus harapan doa. Doa ni, saya tengok doa ni sangat makbul. Sangat mustajab. Ya. Apa bunyinya? Bunyinya, Allahumma rzuqni, ya Allah, rezekikan kepada saya. Allahumma rzuqni itu artinya, ya Allah, rezekikan kepada saya. Rizqan, rezeki. Rizqan itu rezeki. Halalan, yang halal. Kita tak mau rezeki yang haram. Nak rezeki yang halal. Kok mana pun, susah macam mana pun, jangan mencuri, jangan ambil hak orang, jangan merompak, jangan menipu. Ya? Jangan jadi scammer. Tak mau. Itu diharam. Sekali lagi sebulan, Allahumma rzuqni, ya Allah, rezekikan kepada saya, rizqan, rezeki. Halalan, yang halal. Kemudian, tayyiban. Tayyiban tu ialah yang baik. Yang baik. Halalan, tayyiban. Yang halal, tayyiban, lagi baik. Mubarakan, yang diberkati. Kita nak berkat. Rezeki halal, baik. Baik tu yang baiklah. Ya. Rezeki halal itu baik. Rezeki itu rezeki yang baik. Mubarakan. Mubarakan tu diberkati. Artinya rezeki tadi tu, walaupun sikit, dia berkat jadi banyak. Rezeki sikit, boleh bagi-bagi kepada orang. Kalau dia sikit. Rezeki berkat, kalau sikit, dia boleh cukup. Kalau rezeki berkat, kalau banyak, dia boleh bagi-bagi kepada orang lain. Itu berkat. Sebab tu kalau kita nak makan kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Minta berkat rezeki ni, maka makan sikit pun dah kenyang dah. Itu rezeki berkat. Ya, dapat gaji sikit pun dah cukup dah. Itu rezeki berkat. Kalau gaji tu banyak, kita boleh bantu orang lain. Sekali lagi soalan ya. Allahumma rzuqni rizqan kathiran. Kathiran yang banyak. Kathiran tu banyak. Ya Allah, rezeki kepada saya, rezeki yang banyak. Rizqan kathiran yang banyak. Jangan minta sikit, minta banyak. Dengan Allah minta banyak sebab Tuhan tu maha kaya. Kalau kita nak minta dengan orang kaya, minta banyak. Jumpa menteri, minta banyaklah, jangan minta sikit. Ya, kalau jumpa ustaz, minta sikit cukuplah. Ya. Jumpa orang kaya, jumpa Tuhan yang maha kaya, Allah maha kaya, minta banyak-banyak. Sebab Tuhan tu maha kaya. Ya. Okey, rizqan, saya ulang sekali lagi ya. Allahumma rzuqni rizqan kathiran, rezeki yang kathiran, banyak. Halalan, halal. Tayyiban, baik. Mubarakan fihi, yang diberkati padanya. Sekali lagi ya, doa Melayu pun tak apa. Allahumma rzuqni rizqan kathiran halalan tayyiban mubarakan fihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezeki kepada kami, rezeki yang banyak, ya halal, lagi baik, lagi diberkati padanya. Tambah satu lagi. Min haitsu la ahtasib. Kan kita biasa dengar dalam Quran kan, dalam surah At-Talaq tu.
Biasa orang buat apa ilmu dah. Ayat Sri Budina tu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, Tuhan akan jadikan untuknya jalan keluar daripada setiap problem, setiap masalah. Artinya ada masalah, cari Allah. Tuhan akan bagi formula untuk selesaikan masalah, ada jalan keluar, ada jalan penyelesaian. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bila mana bertakwa kepada Allah, ya, walaupun dia dalam keadaan diuji penyakit, walaupun dia dalam keadaan diuji dengan hilang pendapatan dan sebagainya, tetap dia sembahyang, tetap baca Quran, tetap berbaik sangka dengan Allah. Itu orang bertakwa, contohnya ciri-ciri dia. Tuhan kata apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan akan bagi kepadanya rezeki daripada arah punca yang dia tak sangka-sangka. Ya. Jadi tuan-tuan tambah, ni luar biasa sebut, luar biasa. Doanya luar biasa dan sangat makbul, mustajab. Ya. Allahumma rzuqni rizqan kathiran halalan tayyiban mubarakan fih min haitsu la ahtasib. Min haitsu la ahtasib. Daripada punca la yang saya tak ahtasib, saya tak sangka-sangka. Yang ni min haitsu la ahtasib, yang saya tak sangka-sangka. Ya Allah, ya Tuhanku, rezekikanlah kepada saya rezeki yang banyak, lagi halal, lagi baik, lagi diberkati padanya, yang saya tak sangka-sangka puncanya. Doalah insya-Allah tuan-tuan Allah ya. Yang orang kaya, bantulah orang miskin ya. Yang banyak ilmu, tolong bagi ilmu pada orang-orang yang jahil. Tolong bagi ilmu ya, utamanya ilmu-ilmu usahawan dan sebagainya. Yang ada nasihat berguna, tolong motivate orang lain, tolong counseling orang lain ya. Jangan kita downkan lagi mereka ya. Alah, kamu nak jadi usahawan tak ada maknanya, pergilah bro. Kita bagi harapan kat dia, bukan menjahanamkan hidup dia. Ya, bagi harapan dia. InsyaAllah tuan-tuan perempuan yang baik itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi ganjaran insyaAllah ya. Yang tak baik itu kita jangan kongsi-kongsi lah ya. Begitu juga dengan saya tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta banyak-banyak tuan-tuan mati Allah. Terima kasihlah kepada jawatankuasa, terutamanya jawatankuasa Masjid Bandar Baru Bukit Puchong, dan juga kepada teman-teman saya ahli Korea sana yang telah bersiaran di udara dengan saya di alam maya ini selama hampir 1 jam 30 minit. Ya, luar biasa sungguh waktunya. Biasa 1 jam je. Ini 1 jam 30 minit. Betul-betul memang nak cari pahala sungguh lah orang Bandar Baru Bukit Puchong ni. Tak apa. InsyaAllah kalau ada peluang, ada kesempatan, kita jumpa lagi dalam kuliah duha yang akan datang. Terima kasih Tuan. Saya kembalikan semula kepada Tuan pengacara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan semua yang disampaikan dapat manfaatlah untuk semua jemaah Masjid Bandar Bukit Puchong. InsyaAllah. Saya ucap terima kasih banyak dan juga selamat maju jaya lah kepada semua stay safe dan sebagainya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak tuan-tuan yang hadir juga pada pagi ini. Kalau tuan-tuan tak ada, saya dengan Ustaz je pun tak jadi juga benda ni. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Ini Haji Sofian Darushifa. Sama-sama. Sama-sama. Sehat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah.